Nilai lebih lah belum ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma barik lana fi hadzal syahril karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa a'malana wa kulli khairatina tammah wa la taj'alna fitnatan lil qaumi zalimin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Alhamdulillah, pada hari ini sebelum saya nak sampaikan sedikit sebanyak mengenai hikmah daripada puasa Ramadan, mari kita tadabbur ayat puasa. Ayat puasa ni dia ada 2-3 ayat. Dalam surah Al-Baqarah ayat mula di ayat 183 sampai 187. Berapa ayat? Tu ayat puasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن
alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Sadaqallah. Itu beberapa ayat bersangkut dengan puasa. Nah, di dalam Al-Quran ni ayat puasa banyak ni. Nah. Tu. Jadi ayat ni selalu kita dengar. Cuma kalau kita tadabbur di dalam beberapa ayat ni, di sebalik Allah Subhanahu Wa Taala fardu puasa, kita akan dapat 4 perkara fadilat kelebihan di dalam ayat ni. Yang pertamanya Allah Taala fardu puasa tu la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Satu, di sebalik tu fardu puasa. Puasa ni bukan semata-mata puasa yang berak makan. Nabi buat ring kakak-kakak puasa. Nah, lawazim dia. Tuhai fardu puasa, Nabi kata aku mensunahkan qiyamnya. Jadi puasa dengan qiyam tu kakak dia. Ya. Jibril pula mari tadarrus Quran. Baca tilawatul Quran tu dalam bulan ni tu kakak puasa juga. Jadi kakak sekali dengan puasa tu, nah, kita beramal fardu puasa ni sekali dengan lawazim dia. Yang pertama, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Noi dapat takwa. Lepas takwa ada tekad-tekad pula, ada darajat. Makin banyak takwa, makin mulia di sisi Allah. Sebab dalam ayat lain kata inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia. Akrama isim tafdhil. Kalau karuma mulia saja, akrama paling mulia. Orang hak paling mulia atqakum, hak paling takwa. Isim tafdhil juga. Kalau takwa tu tidak ada paling takwa, ada takwa tu bukan isim tafdhil. Orang ngaji nahwu, ngaji balaghah, dia fahamlah zuk bahasa Arab tu. Nah, Nabi kata inna akramakum, orang hak paling mulia di situ iaitu atqakum, hak orang yang paling takwa. Maka darajat nawi boleh takwa ni melalui puasa. Tu. Siapa dia sempurna puasa dia, maka peringkat takwa dia pun naik sampai kepada peringkat atqakum. Nampak ya ada peringkat. Kita pun biasa tahu puasa ni ada banyak tangga. Di antaranya Siyamul awam, puasa orang kampung tamada. Puasa orang tamada tu boleh berak nasi, patai lare, uduh-uduh tu. Tu habis rang dah hak dia tu. Tu puasa awam. Yang kedua, siyamul khusus, puasa hak khas, iaitu puasa orang-orang soleh. Puasa orang-orang syuhada, orang-orang orang siddiqin. Tu puasa orang ni dia bukan sekadar puasa saja, dia dikemar dengan amalan-amalan lain. Tu dia tambah lain lagi. Ada dengan Quran lah, ada dengan qiyamul lail lah, ada dengan sedekah lah, ada dengan iftar shaimin lah. Ada banyak-banyak perkara. Ini naik peringkat siyamul khusus.
Dan peringkat yang ketiga ia panggil siyam khususul khusus, iaitu hak tertentu bagi hak khusus pula dah, iaitu siyamul anbiya, puasa para nabi. Puasa pak nabi nu hak tu tak ada apa lah, nabi-nabi nu hak tu khususul khusus, puasa hak peringkat tinggi sekali. Tu. Maka puasa inilah yang akan membawa kepada takwa dalam ayat yang pertama. Tu. Kama dia terus duk kecek puasa tu beberapa hari saja, dah ayyam ma'dudat saja. Mari ayat 85 tu cerita turun Quran dalam bulan Ramadan tu, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, cerita turun Quran. Cerita Quran ni ustaz ngajar dulu panjang lebar dah, cerita kelebihan Al-Quranul Karim. Tuhan pilih bulan ni. Bulan pilih malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan ni, pilih kitab semulia-mulia kitab turun kepada semulia-mulia makhluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Tu. Lepas tu faman syahida minkum syahra falyasum. Puasa sini berkait dengan tengok anak bulan. Dr. Abdul Halim mengajar dulu kan. Iaitu puasa ni berkait dengan tengok anak bulan, bukan hisap bila falak. Tu. Kemudian dia cerita pula orang sakit, orang musafir gapo boleh buka puasa dia. Kemudian dia kena ganti pada hari lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, kena puasa qada ganti pada hari lain. Tuhan wi kemudahan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tuhan nak wi kemudahan. Maka di sebalik yang kedua ni, ayat yang seterusnya ni, walitukabbirullah, di sebalik puasa tu hendaklah kamu membesar Allah, takbir, membesar Allah. Takbir ni tanda kata berjaya. Puasa dia boleh buat puasa dia tu dengan penuh taat. Patai lari di bulan Ramadan dia boleh patai lari. Tu. Kerana kakak puasa tu ustaz ngajar dah dulu. Ibnu Abbas kata siapa dia puasa falyasum sam'uk, kena puasa telinga hati, wa basaruk, dan mata hati, wa lisanuk anil ma'athim, dan lidah kamu daripada perbuatan dosa. Tu. Kena puasa belaka. Jadi kena puasa segala anggota kita patai lagi. Bila kita berjaya buat ani walitukabbirullah, di sebalik raya. Dan hendaklah kamu bertakbir kepada Allah. Takbir ni iaitu mengucap kebesaran Allah di atas kejayaan pelaksanaan kita di selama sebulan Ramadan. Tu. Kalau orang hak tak puasa, hak tak berjaya, tak ada boleh buat amal ibadat, duk tinggal semaya tarawih, Quran tak baca, hak ni tak ada berjaya. Takbir saja, takbir turut orang-orang hak berjaya. Maknanya balik diri kita tak berjaya. Kalau kita tanya sungguh kak nak takbir buat apa, kita tak ada berjaya. Puasa pun tak ada sempurna, semaya tarawih pun dak, Quran pun tak ada habis sekali habuk. Misalnya. Maka takbir saja, takbir raya. Takbir tu istihar kemenangan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Aku berjaya dah. Nampak dah? Tu. Maka di sebalik ni, orang yang puasa yang berjaya macam ni, wala'allakum tashkurun. Yang kedua, kamu dapat syukur. Dah kamu dapat syukur. Jadi orang yang bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur ni orang mulia. Orang tak tahu, tak pandai syukur kepada Allah, orang ni orang yang seolah kata tak pakai nebel. Tak ada nak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi segala-gala kepada kita. Allah Ta'ala jadi makhluk ni untuk khidmat kepada kita manusia ni. Tuhan beri segala-gala kepada kita. Kenapa kita tak ada nak bersyukur? Dulu saya sebut dah kata, orang buat ri buah pahu sekilo, buah 5 sekilo, ataupun rambut tes sekilo, cari tuan nak
terima kasih. Allah Ta'ala bagi nikmat yang tak terhingga. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau nak bila nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tak dapat nak ihsa', tak dapat nak kira. Banyaknya bui. Tapi tak pandai nak syukur kepada Allah Ta'ala. Nak syukur kepada Allah Ta'ala ni, iaitu taat, tunai segala perintah dia, tinggal segala hak dia larang. Wa amma benuning tu ialah syukur hamba kepada Allah SWT. Bukan syukur ucap terima kasih, bukan syukur giduk buat satu benda supaya kita buat dengan manusia tu. Tak. Syukur kepada Allah, Tuhan tak hajat. Tuhan tak ada berhajat apa daripada kita. Ma uridu minkum min rizqin, Tuhan tidak nak rezeki, nak harta balasan, tak ada. Wa ma uridu an yut'imu, dan aku tak ada nak bagi kamu jamu makan kepada Tuhan, tak. Kalau Tuhan dok bagi makan ni kepada kita rezeki ke apa, Tuhan tak ada baki nak minta balas kelik, tak. Nah, Tuhan tak ada nak rezeki, tak ada nak makan ni. Apa nak terima kasih ke Tuhan, iaitu tunai perintah dia, tinggal segala larangan dia. Dengan arti junjung segala titah perintah Allah dengan sepenuhnya, itu arti syukur. Baik itu dalam Quran banyak ayat kita sebut wa qalilan, sedikit saja, min ibadi asyakur, sikit je hamba aku orang yang bersyukur. Orang yang banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala sedikit. Oleh itu kita melalui ayat puasa ni, tangga yang kedua, kalau kita betul-betul puasa dengan sempurna mengikut atur cara agama, insya-Allah kita akan dapat tashkurun, la'allakum tashkurun. Kita akan diberi taufik nikmat syukur kepada kita. Nikmat syukur ni payah kita terlupa. Dan tok guru kita pun pernah ajar suruh kita berdoa, wa Tuhan wi taufik berasa nak syukur tu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Hei Tuhan kami, auzi'ni, bagilah kepada aku. Suruh Tuhan wi taufik, wi hidayah dalam hati kita ni. An ashkura, supaya aku bersyukur. Ni'mataka allati an'amta alayya, nikmat yang engkau bagi ke atas saya. Wa ala walidayya, dan di atas ibu bapa saya. Hak tu hawi ke ibu bapa pun turun kita juga. Harta sikit sebanyak hak ibu bapa tu, kita makan pesaka hak dia juga. Jadi nikmat tu wi ke atas ibu bapa, wi kita juga. Tu. Kena minta berdoa. Dalam surah An-Naml tu ajar. Rabbi auzi'ni an ashkura, hei Tuhan kami, berilah kepada aku ni supaya aku bersyukur. Ni'matakal lati an'amta alayya, nikmat yang engkau telah beri kepada saya, beri nikmat ke atas saya. Wa ala walidayya, dan di atas ibu bapa kami. Wa an a'mala salihan, dan supaya kami buat beramal soleh. Minta juga wa Tuhan wi taufik, wi petunjuk supaya kita nak buat amal soleh. Kena minta semua. Wa an a'mala salihan tardah, dan supaya aku beramal soleh yang engkau redha. Wa adkhilni, dan masukkanlah kami bi rahmatika, dengan rahmatmu, fi ibadikas solihin, dalam golongan hamba-hamba kamu yang soleh. Minta itu jemput kita masuk dalam golongan hamba-hamba soleh. Allahumma amin. Kita minta itu jemput masuk dalam hamba yang soleh. Ayat seterus pula. Ayat seterus ni, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan apabila engkau bertanya tentang aku, Tuhan kata, kalau orang tanya tentang dia, siapa Allah, duduk di mana, Tuhan tu bagaimana, siapa dia, fa inni qarib, maka menjawablah hai Nabi telur royak, fa inni qarib, sungguhnya aku ni dekat. Tuhan dekat dengan kita. Dekat bagaimana? Wallahu a'lam. Kalau saing tu dekat duk sekali. Allah Ta'ala ni zat dia kita tak tahu. Balah mana zat dia, maka istilah dekat dia tu bagaimana? Apa maksud dekat? Tapi Allah tetap dekat.
Dekat ni kalau kita sesama saing, dekat ni makna kita tahu belaka dok nampak saing. Allah ni tak nampak. Hari kiamat esok baru boleh tengok. Nah. Jadi segala gerak-geri tingkah laku saing kita tahu dah, kita dok dekat. Maka Allah Taala pun ya istilah dekat ni dia tahu belaka. Dekat macam mana kita duk selumba tergambar Tuhan dekat ni seolah duk sekali. La jangan. Hak tergambar dalam zihin dalam otak kita tu manfiyun ani Allah. Tak ada. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan tak serupa, tak ada. Lepas tu kita nak gambarlah mana? Ada kita misal hak jauh-jauh pun hak Tuhan bukan. Misal kata kita ni orang besar. Sumuk tu hak halus. Sumuk hidup di bawah 5 sa tu ikut duk lek mana-mana. Kalau kita nak bunuh dia, nak perenyek dia, boleh tak? Boleh. Kita dak jauh ke dekat dengan dia. Dia ni sebuah sumuk tu halus, duk di bawah 5 sutir, dia dak buat besar dah jauh, dia pergi tak sapa. Duk patak ni nak pergi patak lek sana, tak sapa dia. Tapi kita besar ni, kita halus dia. Sumuk duk lek tu lek ni tu halus. Tu dekat sumuk dengan kita, nak perenyek piye mana boleh. Demikianlah malaikat besar. Kita duk mana? Duk Mekah, duk jalan, duk Paramita, duk mana? Ya nak ambil nyawa mudah ya. Ya besar malaikat. Bukan kata amilkin maut dah ke. Numik Mekah tik main ambil sini tik. Dah. Kita dikira otak kita tak ada. Apa malaikat ya besar. Tak itu. Dunia ni halus. Ibarat sepuluh kita ngawah 5 sutir. Lepas tu sumuk duk lek mana, kita nak bunuh boleh. Malaikat pun nak ambil nyawa hak Tuhan perintah tu, mudah. Nampak tu? Tu nak banding kata, tu gambar dekat di sisi malaikat. Di sisi Allah, wallahu a'lam. Tapi Allah Taala cerita fa inni qarib, sungguhnya kami dekat. We berasa kita Tuhan duk ada sokmu. Dan Tuhan duk dekat, nak buat jahat pun tak berani. Nak buat karuk pun tak boleh. Tak itu. Tu. Jadi nak buat baik semua. Fa inni qarib. Ni kena ingat ayat-ayat ni. Allah dekat, sentiasa dekat. Ujibu da'watad da'i, dia memperkenankan doa orang yang berdoa. Iza da'an, apabila ia minta. Da'ani, ni tu ada ya apa nama? Ya mahzuf. Da'ani, apabila hamba tu berdoa kepada aku. Tu. Akhir ayat la'allahum yarshudun. Mudah-mudahan kamu tu yarshudun, mendapat petunjuk, dapat hidayah. Yarshudun ni petunjuk di atas jalan yang lurus. Nampak tu? Jadi di sebalik fardu puasa tadi, hikmat yang ketiga iaitu yarshudun, mendapat petunjuk. Akan berada di atas jalan yang lurus. Di sebalik kita mengamalkan amalan puasa bersama-sama dengan ibadat puasa, maka kita akan dapat di dalam ayat ni yarshudun, la'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka dapat petunjuk, berada di atas jalan yang lurus. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, akhir ayat la'allahum yattaqun, sekali lagi Allah Taala takkid. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum tu. Setelah tu kamu boleh buat amal gapo, boleh bersetubuh, boleh gapo dengan isteri kamu balik sebelah malam tu, balik tak puasa. Dan ayat seterus tu kecek dengan iktikaf dan sebagainya. Akhir ayat tu kadzalika yubayyinullahu ayatihi, demikianlah Allah Taala menceritakan tanda-tandanya, ayat tanda-tanda Tuhan. Ayat Tuhan. Ayat ni ada dua, ayat makruah, ayat baca Quran ni. Yang kedua ayat manzurah, ayat bisa tengok. Langit bumi tu panggil ayat juga dalam ayat lain. Tengok langit, klik Tuhan. Tengok bukit, klik Tuhan. Tengok gapo-gapo tu ayat, tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tengok sesaja dak.
Tu. Jadi ayat Allah tu linnas kepada manusia. Tuhan tunjuk kepada manusia, Tuhan terangkan yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun, mudah-mudahan mereka itu bertakwa. Jadi 3 ya dapat sini. Nah. Mula-mula tu sebut takwa dah, mari takkid balik belakang ni takwa pula. No ayat kata penting dalam ayat As-Siyam, mula tu la'allakum tattaqun, mari kitam ayat Siyam pula dengan la'allahum yattaqun, mudah-mudahan mereka bertakwa. Dah. Itu di sebalik ayat kita tadabbur. Kemudian mari setelah kita tadabbur sepintas lalu, mari kita kembali kepada hikmat di sebalik bulan Ramadan. Ustaz ada sedia sikit sebanyak, iaitu di sini saya bawa 10 hikmat terdapat dalam internet lah. Ustaz ambil dalam website 10 hikmat Ramadan. Kalau orang nak cari pun kita tengok 10 hikmat Ramadan, tulis Rumi. Buka Google, buat bahasa Rumi 10 hikmat Ramadan, maka ia naik. Bulan Ramadan adalah satu bulan yang penuh dengan hikmat. Kalaulah tidak punya hikmat, maka Nabi kita tidak sebut, tidak datangkan beberapa hadis yang cerita kelebihan-kelebihan yang banyak. Jadi bulan Ramadan ni bulan yang dipenuhi dengan hikmat. Di antaranya yang dipilih di sini 10 hikmat. Satunya, Ramadan datang melatihkan diri untuk disiplin waktu. Cuba tengok, kita tak khabar. Bulan Ramadan mari ni nak latih umat Islam supaya berada dalam disiplin waktu. Kita duk guna waktu tak tahu masa waktu dah, tak erti masa nak duk guna. Kadang-kadang free masa, punah masa saja. Ramadan mari ni nak latih umat Islam untuk disiplin waktu. Malah mana? Dia banding, dia kata dalam sebulan Ramadan ni dilatih bagai tentera supaya tahan masuk mari. Siapa masa tidur, tak boleh berkecek, tak boleh gapo. Siapa dia berkecek, tak nyera pun kena duduk dia pejar. Tidak itu sepak telah kering. Bos siapa piye bangun di nahari kena bangun 5 minit kena masuk baris. Kena widai 5 minit masuk baris. Siapa tak ada masuk baris, tak siap pakai kasut, kena. Dah. Lepas tu hungar. Konepak mari baris. Dak pe dero. No fuk hak lain pula. Ko 7 pak baris tempat nak bagi nasi. Jadi dia ajar itu macam tentera. Begitulah kita bulan Ramadan. Bulan Ramadan mari pas waktu makan, buka puasa pak. Tak boleh dak mai ikut lain dah. Buat azan Allahu Akbar, kena pergi buka. Dok mai-mai buka tak apa. Tak ada lapar lagi ni. Tak boleh. Buk masa. Pas sudah buka, nak mengorek dah. Kalau kita dah buat main-main, tak buka, kau buka, budak-budak dulu, budak ya lapar, kita tak apa, biasa. Tak gaduh, baru nak buka orang komat dah. Orang semaya dah. Kita baru duk makan, tak ada memang semaya. Sudah makan, ada makan nasi selalu pula dah, kenyang. Nak semaya tak boleh selalu. Slow, ngorek habis. Baru nak semaya mengorek. Ni Ramadan mari nak ajar masa. Siapa sahur pula. Siapa sahur Ramadan Islam mengajar suruh takhir sahur. Nak widai semaya subuh. Akhirus sahur. Pas kita bangun makan pukul
tidur pula. Kadang-kadang tidur tak jaga. Nah. Dia suruh takhir sahur. Itu main ajar masa. Kalau itu Ramadan mari mengajar waktu makan, kita makan. Waktu menahan, waktu tak boleh makan, kita menahan. Dan waktu luar isi dengan solat, semaya sunat ke, baca Quran ke. Kapan waktu berbuka, kita buka. Waktu tarawih, tarawih. Tu. Bukankah itu dinamakan disiplin waktunya? Takkah hak ni panggil disiplin? Disiplin ni peraturan, rabiab. Rabiab disiplin. Bahasa Melayu. Tu kali itu Ramadan mari nak latih kita supaya berada dalam masa, belajar masa. Yang kedua, Ramadan menunjukkan manusia untuk seimbang dalam hidup. Mari Ramadan mari nak bagi kita seimbang dalam hidup. Gapo seimbang? Seimbang ni nak bagi sama berat. Nak bagi sama berat. Tu. Jadi kerja tu ada sok mudah. Bawa mari Ramadan ni banyak ibadat mari nak bagi. Kerja ratik, kerja kuat dah. Ibadat pun we kuat hati. Ramadan ni mari isi dengan banyak ibadat. Di bulan Ramadan kita bersemangat untuk menambahkan amal-amal ibadat. Kita pun semangat nak menambah dan amal-amal sunat. Tu. Yakni kita menahan diri atas satu-satu pekerjaan, menuntun dan berbagai-bagainya. Kita ni duk tahan diri, duk sabarlah untuk melaksanakan berbagai-bagai buat. Dan setengah tu lalai daripada beribadat. Lalai. Nak buat kerja, tinggal ibadat. Orang yang lalai daripada mengingati Allah selalu asyik dengan pekerjaannya. Orang lalai tak ingat Tuhan ni, dia tu lalai dengan kerja dia. Dia gedemik beraksa. Berat atas kerja dia. Sehingga waktu istirahat siang, waktu solat dan waktu makan sering terabai. Galik dengan kerja dia, sampai waktu rehat pun terabai, tak rehat. Waktu semaya pun tak semaya. Waktu makan pun sering terabaikan. Sering ni selalu. Waktu makan dah pukul 12, dia tak puasa. Makan waktu makan nasi, galik ke kerja tu tak makan. Tu. Atau waktu yang seharusnya dipakai untuk beribadat kepada Allah dipakai untuk makan siang bersama-sama kekasihnya. Tu. Orang hak lalai ni. Waktu semaya hak ibadat kepada Tuhan, dia tak guna ikut semaya, asyik gi makan hak sedap-sedap, gi sang tempat sedap-sedap, makan dengan fan kekasih dia. Semaya tinggal. Semaya tinggal. Tu. Itu tak jadi seimbang dia panggil. Maka bulan Ramadan diajar hidup seimbang untuk antara pekerjaan dan ibadat. Bulan Ramadan mari nak ajar seimbang. Seimbang. Seimbang ni sama berat. Kerja pun banyak, ibadat pun ada banyak juga. Tidak ada berat sebelah. Tu. Goliknya kerja semata, tinggal balik ibadat. Maka bulan Ramadan mari diisi berbagai-bagai ibadat supaya nak mengimbangkan ibadat, mengimbangkan kehidupan hamba dalam hidup harian. Iaitu mengimbangkan untuk kepentingan dunia dan ibadat untuk akhirat. Nak wisama. Kerja untuk kepentingan dunia dan untuk akhirat wisama. Tu. Wabtari, ayat kata wabtari fima atakallahu daral akhirah, muntutuklah apa yang Tuhan bagi kepada kamu tu untuk habuai akhirat. Akhirat dulu. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan kamu jangan lupa seimbang habuai kamu di dunia. Habuai kamu di dunia mu jangan lupa. Kena kerja cari rezeki, kena kerja cari harta untuk sanggup kewajipan nafkah anak isteri,
nafkah keluarga, cara makan hidup kita nak tubuh badan sihat, supaya kita nak buat amal ibadat untuk akhirat. Jadi we imbang. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Tuhan suruh tuntutlah hak Tuhan bagi kepada kamu ni untuk akhirat. Tuntut hak akhirat dulu. Semaya, puasa, ibadat yang lain tu jangan tinggal ni hak akhirat. Nah, hak akhirat dulu. Tu. Kemudian dia mau pergi amal ayat hak sekerat ni saja pakai akhirat semacam. Semaya mengatai tu saya kerja ke apa. Tak boleh. Kena wisu ayat. Wala tansa, jangan kamu lupa nasibaka minad dunya. Habuwe hak dunia. Maka setengah orang ambil hak lek dunia saja. Nah, tengok dunia terus lupa hak akhirat. Hak ni jangan lupa hak akhirat. Hak segala hak dunia ni amalan kerja buat apa nama tingkah laku tidur duduk hak atas dunia ni adalah menjadi amalan kepada akhirat kalau kena cara, iaitu kita selaku hamba kepada Allah SWT. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita dengar semua ayat ni. Tidak aku dijadikan jin dan manusia, Tuhan kata, aku tidak jadikan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan supaya beribadat, menyembah Allah Ta'ala, menghamba abdi kepada Allah Ta'ala. Liya'budun sini mana umum. Ibadat ada ibadat khusus, iaitu ibadat semaya, puasa, zakat, haji, dan ibadat umum, iaitu patuh dan taat kepada Allah, duduk kena atau cara yang diperintah oleh Allah, maka jadi ibadat. Sehingga datang dalam sebuah hadis, kata ibadat tu yang lain pun ibadat. Kullu syai'in apa nama? Al-mu'minu yu'jaru ala kulli syai'. Orang mukmin tu diberi pahala tiap-tiap perkara kerja buat dia. Hatta in kita isyisihi, sehingga putus tali kasut pun diberi pahala. Cuba tengok sebuah asal. Jadi orang mukmin dia duduk dengan hak keadaan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tidak kerja hak Tuhan larang, hak maksiat dan haram, maka kerja buat dia tu diberi pahala setiap langkah. Tidur dia tidur dengan doa. Makan dengan bismillah dan doa. Kerja buat dia pergi kerja untuk kerana Allah. Kerja cari rezeki yang halal kerana Allah. Perjalanan dia pula dia jalan kerana Allah. Sebab itu kata diberi pahala kulli syai'. La yu'jaru fi kulli syai', diberi pahala tiap-tiap perkara hatta in kita isyisihi, sehingga putus tali kasut. Tali kasut putus pun boleh pahala. Macam mana cuba kita gambar. Jadi seorang mukmin hamba kepada Allah, jalan dia tu ya jalan pergi ke mana? Jalan dia pergi buat baik. Jalan pergi ke masjid, dia nak ibadat pada Tuhan. Jalan pergi cari rezeki, kerja motong, nak sangga nafkah anak isteri, keluarga rumah, nak cari rezeki halal. Jalan pergi majlis ilmi, nak mengaji, menambah ilmu. Jalan pergi nak tolong orang susah. Orang belaga mutu terbalik kereta kita, mampu boleh, kita tolong. Jalan pergi situ. Hak tu dapat pahala tu. Jalan dia tu pergi tempat-tempat baik. Putus tali kasut boleh pahala juga. Allah, cuba tengok. Hak tu lihat budun tu jadi hamba ibadat kepada Allah Taala. Pas kalau kita tak jalan kepada tempat baik, jalan pergi tempat maksiat, jalan pergi tempat haram, jalan pergi kot lain, putus 100 urat pun tak boleh pahala. Tali kasut. Nampak tu? Putus apa urat dah lagi kot tu acak. Hak ni orang hamba kepada Allah, dia pergi tempat-tempat baik. Pergi tempat baik. Yang ketiga, hikmat yang ketiga, Ramadan mengajarkan kita akan pentingnya arti berukhuwah. So lagi bulan Ramadan ni ajar kita
pentingnya bersaudara Islam. Tuhan cerita dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin adalah bersaudara. Ibarat hidup orang mukmin supaya saudara, adik beradik. Jadi saudara ni ada dua. Satu, ikhwatun nasab, saudara adik beradik tali darah tulah. Itu adik beradik hok keturunan darah. Adik beradik hok ni hok bagi pesaka. Nah, yang kedua, ikhwatuddin, ikhwah fiddin, saudara dalam agama. Orang Islam semua ni saudara kita belaka. Innamal mu'minuna ikhwah, saudara kita. Tu. Nah, kalau dulu di zaman Nabi, setelah Nabi hijrah puak muhajirin gi ikat persaudara dengan puak Ansar di Madinah. Puak apa nama? Hak terima dakwah Nabi masuk Islam di Mekah tu. Semasa 2-13 tahun Nabi duduk Mekah tu, akhir ditindas, dizalimi oleh kafir musyrikin, terpaksa kena hijrah, tinggal kampung halaman, tinggal harta kekayaan, pergi jari 10, pergi ke Madinah. Maka cara nak hidup di Madinah, nah, setelah Nabi hijrah tu, Nabi buat ikat at-ta'akhi, dia panggil, ikatan persaudaraan. Ikat saudara. Orang ni dengan orang ni, orang ni dengan orang ni, nak hidup setara tu, ikhwah fiddin, saudara dalam agama. Dengan puak Madinah. Nah, sehingga di masa tu boleh makan pesaka. Boleh makan pesaka. Masa dulu. Kamu dia ke belakangnya ni tak boleh makan pesakanya, kena ikhwatun nasab, iaitu saudara hak keturunan darah. Adik beradik hak beranak mak ni. Tu. Jadi Ramadan ni mari nak mengajar arti ukhuwah, iaitu bila buka puasa bersama, bila semaya tarawih pakak mari beramai-ramai di masjid bersama. Setiap kampung tu pakak tubik tarawih belaka, pakak temu mata, pakak bersalam-salaman, pakak memaafi, pakak kecek bersemeh sepatah dua. Akhirnya dia bersera sama saudara. Kalau tak mendah temung tu jadi pakak silap faham. Oh, dia tu tak mendah tegur kita. Bawa buku lek nu pun kata angin dia tu. Jadi silap faham, hak ni tak tegur, hak ni angin. Akhirnya putus. Putus silaturahim. Akhir silap lagi, syaitan mari seli tengah tu, balah jadi kelahi. Cocok sikit jadi kelahi daripada su'uzan, silap faham. Maka Ramadan ni mari mengajar kepentingan arti berukhuwah. Kenapa? Kerana di dalam Ramadan iftar sekali. Hak tak boleh mari iftar pun dia ada bagi makan sikit sebanyak. Orang rumah ni wi kepada jiran, jiran wi kepada orang ni. Menamu mani-mani, bagai-bagai buka puasa dan sebagainya, maka menyebabkan rapat ukhuwah, persaudaraan semula. Lebih-lebih lagi kampung yang ada wak persatuan kah, mari nak kumpul duit hipung macam kita dak hipung anak yatim, pakak-pakak bagi, kita pun seronok boleh bagi duit bagi ke anak yatim. Anak yatim yang susah gapo dia seronok boleh terima duit daripada pok kita. Jadi dengan ni kita dapat kasih mesra daripada apa amalan-amalan di sebalik bulan Ramadan. Yang keempat, hikmah yang keempat, Ramadan mengajar kita agar peduli kepada orang yang lemah. Ramadan ni mengajar supaya kita peduli orang yang lemah, iaitu orang-orang yang tidak ada makan ni, orang yang kelaparan. Dengan melalui puasa ni kita pun berasa lembut hati, berasa murah hati nak keluar orang yang ada tu, nak bagi kepada orang-orang yang susah, orang yang kelaparan. Nabi Musa, Nabi Isa pernah ditanya, orang tanya dia, kenapa kamu selalu berpuasa? Hei Nabi, buat apa lemu puasa? Dia kata, aku puasa ni supaya aku nak rasa lapar. Dan aku lapar, aku ingat kepada fakir miskin yang duk lapar, tak ada nak makan.
Maka dari situ timbul perasaan aku ni berasa nak sedekah kepada fakir miskin. Cuba tengok. Kalau dia duk kenyai sokmo, kita terlupa, tak terasa orang duk lapar. Misal kata jiran kita orang payah, tapi kita tidak ada mana. Kalau orang Arab ni berlaku sungguh. Sebab orang Arab dia payah kerja. Kalau orang sesak sungguh. Tempat kita ni mudah cari kerja. Ni orang Arab sesak sungguh, tak ada tempat kerja. Maka kita duk kenyai sokmo ni lupa, duk berasa demo, duk berasa sepuluh kita. Bahawa kita puasa ni berasa lapar, berasa dahaga, letih. Orang hak tak ada nak makan duk lapar lah ni. Tidur tak jenera kan. Timbul perasaan nak bagi. Tu. Jadi Ramadan hari ni mengajar supaya peduli kepada orang-orang yang lemah dan susah. Tu. Yang kelima, Ramadan mengajar kita adanya tujuan setiap perbuatan dalam hidup. Ya mari Ramadan mari, setiap perbuatan kita ada tujuan dalam hidup. Cuba kita baca sikit. Di bulan Ramadan, puasa kita diharuskan sungguh-sungguh dalam beribadat. Menetapkan niat juga berisi tujuan. Kenapa dilakukannya puasa? Kita buat apa kita puasa ni? Tujuan apa? Harta belana. Kalau makan tak ada tu song puasa tak itu. Kita duit belana. Makan ni belana. Buat apa kena puasa? Tujuan apa? Tujuan puasa adalah untuk melatih diri agar dapat menghindari dosa-dosa di hari yang lain di luar Ramadan. Mari nak berlatih diri. Kita puasa ni nak ajar latih diri. Satunya nak taat Tuhan perintah 30 hari sebulan ni boleh ikut setara mana. Tu. Yang kedua pula, boleh faedah gapo di sebalik puasa ni. Ada orang tu faedah banyak. Orang hak gemuk-gemuk cuba dia kurangkan makan, maka lemak-lemak dia tu kurang. Sebab ada dalam hadis Nabi kata sumu tasihhu. Puasalah kamu nescaya kamu sehat. Puasa kamu sehat. Tu. Kalau tak puasa kurang sehat sebab makan ni dia tu jadi lemak. Jadi lemak. Lemak banyak. Lemak lebih dalam darah. Lemak lebih dalam tubuh. Tu jadi puasa berat sini maka dia kurang, dia load khaiman. Kurang. Lagi pula maidah kisaran kita, kerapok kita ni dia kurang. Kerapok kita jadi load. Kurang kerja dia. Siang hari sampai gelap beradu. Sebab tak ada masuk makan ni. Bila masuk kerja lalu. Jadi kerja lek malam. Kerja lek malam berapa jam, lepas tu kita tidur setah, ya berhenti. Bangun sahur kerja pula. Jadi kerja sikit. Loadkan caingan. Kurang kerja hak kerapok. Jadi peringin sikit. Jadi dia menyebabkan sehat. Jadi sehat. Sebab bomo-bomo Islam dia kata al-ma'idatu baitud da'. Perut kita tu sarang penyakit. Makin banyak isi makan ni, maka makin banyak penyakit. Ini nyata. Orang ada jadi sakit, jadi pola ni sakit dengan orang makan banyak. Orang tak ada makan ni tu kurang penyakit. Orang-orang miskin, kita tengok orang-orang kampung itu, dia tak ada makan sedap, dia makan pucuk kayu, makan gapo. Dia muni sehat. Kita ni hok daging lah, ikan kakak lah, makan banyak. Hok tu nyakit. Kuamdan lah, kecing manis lah, tai lah, mari. Nampak tu? Nyakit mari melalui makan banyak. Sebab tu puasa ni kurang makan. Kena hadis Nabi kata sumu tasihhu. Puasalah kamu nescaya kamu sehat. Tu bukan semua orang lah. Orang setengah hak tak boleh puasa jadi tak sehat tu, hak tu
kecuali nadir, kecuali. Kadang setengah orang rok kerapok puasa tu siap. Dia penama kap kerapok. Nah, setengah tu hak tu lainlah setengah-setengah orang, berapa orang saja. Hak tu nadir kal ma'dum. Hak nadir tu supaya tak ada, pakai umum. Sumu tasihhu. Puasalah nah caya kamu sihat. Yang keenam, saat ni yang kelima nak tahu kata puasa ada tujuan. Jadi nak mengajar kita buat satu-satu ibadat ada tujuan nak. Yang keenamnya, Ramadan mengajar kita hidup ini harus selalu mempunyai nilai ibadat. Ramadan mari isi dengan ibadat, isi dengan tarawih lah, isi dengan Quran lah, isi dengan sedekah lah, isi dengan iftar lah, isi ada dalam bulan Ramadan ni banyak. Jadi mari nak mengajar kita supaya hidup mempunyai nilai ibadat. Hidup kita tu kena ada nilai ibadat. Tu. Tabiat manusia ya kena ibadat. Manusia jadi ni ya Allah Taala ya ada hamba. Semua ni hamba Tuhan. Setiap hamba ya kena ibadat kepada Tuhan dia. Orang tak temu Tuhan ya ibadat kepada benda lain. Nampak tu? Ya tunduk benda lain. Orang kafir ya tunduk pada berhala sebab dia tak jumpa Tuhan yang sebenar. Allah Tuhan pun tak ada hidayat ke dia. Dan Tuhan kuasa. Kuasa nak menyesatkan setengah-setengah hamba dia. Kuasa Tuhan tu nak pilih dan nak hidayat kepada sesiapa yang ia kehendak. Orang temu berhala sembah berhala. Orang kafir sendiri hak cidik-cidik sikit tak nak sembah. Macam fok-fok keru, tak ada siapa dia pergi duk sembah. Segala ibadat buza dia, misal cap perik, apa nama naik perik, tarik berhala, cap perak tu. Fok keru tak ada pergi duk tarik berhala mani. Fok kapung-kapung, budak-budak. Orang ni tak ada pergi. Kadang-kadang tak pernah pergi ke buat keru. Nak ayat kata orang hak cerdik sikit tak ada pergi. Tapi dia tak jumpa Tuhan sebenar, dia tidak berimeh kepada Allah. Ilmu semua tu berimeh kepada Allah kalau dia kaji sungguh. Nah, pergi jumpa tu dia kena klik kepada Allah Taala. Tuhan jadi belaka. Nah tu. Nah, sebagaimana kita dengar sejarah hak naik ke langit orang pertama Amerika tu, Lim Armstrong, Apollo 18, hak kata siapa ke bulan. Setelah dia naik ke langit, dia dengar suara bel di langit. Suara bel. Setelah dia turun ke bumi, dia dengar orang bel hak kerana hak Mekah tu disiarkan seluruh dunia. Sejak Mekah. Dia kata di langit tu duk dengar suara ni. Lepas tu dia tengok orang duk tawah tu, tawah daripada tawah Baitillah tu ambil kanan pergi kiri. Kena musing kat kanan. Apa tak musing kat kiri? Tawah. Ini perintah Allah. Orang nak buat haji perintah ambil kanan pergi kiri. Begitulah dalam makhluk ni, dalam kehidupan manusia, segala pusingnya sel-sel dalam tubuh manusia ni pun dia musing ambil kanan pergi ke kiri. Tok ngaji, yang ngaji sains lah. Yang ngaji sains. Nah. Bila dia ngaji sains, dalam sel tu darah jalan kita ambil kanan pergi kiri. Lalu itulah dia tengok kata, oh makhluk Allah Taala hak ni hak Tuhan jadi, maka manusia hamba dia pun dok tawah ambil kanan pergi kiri. Dalam makhluk-makhluk lain, sel-sel kejadian manusia tu adalah sama. Perjalanan sama. Di sini tanda kata Allah Taala jadi. Lalu ada sejarah cerita kata dia masuk Islam. Nah, Lim Armstrong memeluk Islam. Bila dia kaji. Ini betul sungguh dalam ilmu. Dia kata ilmu Arab, dia kata al-ilmu yad'u ilal iman. Ilmu hak sebenar kalau dia kaji sungguh membawa kepada beriman. Kerana makhluk ni hak Tuhan jadi. Bila dia kaji tak sapa, maka dia tak terima. Dia kata apa? Dia kata tamaca. Nampak? Nah. Oleh itu Ramadan ni mengajar kita supaya mempunyai nilai ibadat. Nah. Oleh kerana masa dah cukup dan nanti yang kedua ni bagi tok guru kita, maka setakat inilah saja
penyampaian saya. Andainya didapati salah dan silap, dan mana yang baik itu ambillah wak pengajaran dan beramallah. Mana yang salah itu adalah daripada kesilapan saya dan daripada syaitan. Aqulu qauli hadza wa fawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.